kemuncak dia tu saya nak buang adalah bila dekat belakang rumah saya. Okey. Malam-malam nak pergi ambil air. Wife saya minta ambil air, jadi ambilkan air. Nampak lembaga putih kat tingkap mengilai. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, baik Fiz. So sekian lama kita tak menerima kunjung tamu. Kan akhirnya hari ni kan aku rasa macam selalu nampak dia ni, tak tahu kat mana. Tak tahu, kau biar betul. Fiz, kau pernah nampak tak? Dengan gaya rambut cermin mati kita dah tahu dah. Korang mesti tengok Santai Chill, dia kenal lah siapa lah dia ni. Jadi aku rasa aku pun dah start ingat dah. Sebab sebelum mula video selalu aku akan ingat satu benda lah kan. Expo Overseas Academy. Inilah dia orangnya kan. Berasas. Jadi aku rasa lah kali ni kita jangan cakap. Sebelum tu kita rasa kita kenalkan tamu kita dulu ni kan. Okey, baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tengok dengar suara dia, suara dalam. Betul, lampak. Aku jadi takut tu, macam doktor betul tu. Suara seram. Suara seram. Okey doktor, mungkin ada yang tertanya-tanya kan, siapa yang bercakap. Mungkin doktor boleh kenalkan diri dulu pada audien. Okey. Right, okay, nama saya Zul, boleh panggil Zul lah. Saya background matematik. Sekarang ni mengajar dekat UTHM dan sebagai pensyarah lah. Sejak 2020 saya buka sebuah company lah. Sebuah company ni ada beberapa business lah yang kita run. Pertama kita buat academy training, kedua kita buat warehousing, ketiga kita buat logistik, keempat kita buat software development lah. So dia sebenarnya kita bangunkan satu ekosistem lah. Jadi apa yang kita buat sekarang ni keseluruhan tu adalah untuk support, untuk buat shipment local seller ataupun community ataupun student untuk ekspor barang ke luar negara. Jadi sekarang ni kita buat bawah universiti, program belajar. Jadi sekarang ni banyaklah student-student kan, diorang nak grad, nak dapat kerja, belajar dah sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang sampai 9 tahun, sampai PhD pun tak dapat kerja juga. Betul. Jadi kita buat satu program untuk bantu kalau diorang keluar grad tak dapat kerja, at least dia ada option untuk cipta pekerjaan. Faham. Jadi itulah yang kita buat di bawah Expo Overseas Academy. Nak dengan tak nak je sebenarnya doktor. Betul. Pilihan tu ada. Betul. Jadi jangan kau bagi banyak alasan. Jadi macam biasa lah, link ada kat bawah. Nak daftar kelas eBay dengan Dr. Zul Arifin, boleh tekan link kat bawah. Orangnya ada kat sini. Okey. Okey, baik. So doktor, terima kasih. Pertama sekali kita nak berterima kasih sebab datang dari jauh. Terima kasih. Dan pastinya bila dah kunjung tiba di sini membawakan satu pengalaman seram yang mungkin pernah dilalui pada satu ketika dulu. Jadi sepanjang doktor menjadi pensyarah lah mungkin zaman belajar ke, ada tak pengalaman seram yang doktor teringat? Ada beberapa lah kisah seram yang sampai sekarang saya ingat. Sampai sekarang rasa memang tak boleh lupa lah. Dia selalu kalau tak boleh lupa tu maksudnya cerita tu betul-betul scary lah. Kan? Betul. Okay, baik. Memang Antaranya doktor berkenaan dengan apa cerita? Okey, kisah pertama lah dia berlaku kat diri saya sendirilah, dekat family saya. Waktu tu
saya tengah belajar lagi. Saya tak habis belajar lagi. Saya tengah buat PhD. Sekitar 2015 saya kahwin, 2013 saya sambung belajar. So 2013 tu saya sambung belajar. Jadi saya baru nak start business lah waktu tu. Business yang saya dah start serius lah. So start 2015 saya kahwin. 2015 saya kahwin tu sampai 2018 saya tak dapat anak. Okay. Jadi dekat 3 tahun jugalah. So isu dia adalah bila nak suami isteri bersama tu, orang rumah dia tak nak. Jadi 3 tahun tu memang kita sebagai lelaki memang suffer lah, kan. Ya betul. Sebagai lelaki tu suffer. Jadi bila nak bersama, macam ada benda yang mengganggu dia. Jadi dia rasa macam tak selesa. Jadi 3 tahun tu memang duk pelik lah. Tapi saya ni jenis kita tak percaya benda-benda karut marut ni. Jadi kita pun memang ni tak ada apa, ini kita cubalah lawan benda kan. Tapi dalam masa yang sama kita sebagai Muslim memang kita amalkanlah benda-benda yang boleh mengelakkan sampai kes cerai berai lah. Na'udzubillah min zalik lah, kita nak elakkan benda tu. So cari berubat. So dalam tempoh nak berubat tu saya set up business. So sebenarnya saya kena 2 benda lah. Satu kena dekat keluarga saya, kedua kena dekat business saya. So dia macam seram ni berdouble-double, bertimpa-timpa. Okay. Tak seram kat kedai, seram balik kat rumah pun ada seram dia. Okay. Jadi bila kemuncak dia tu, bila abang ipar saya nak kahwin, nak menikah. Jadi bila nak menikah, dia nak kahwin dengan pasangan yang bukan pilihan dia lah. Jadi pihak keluarga mertua saya duk cari solution macam mana untuk ubatkan lah secara guna Darushifa, kemudian meratalah satu Malaysia pergi. So asalnya tu nak berubat tu adalah ubatkan orang lain, tapi at the end dia ubatkan saya. Ubatkan saya dengan orang rumah saya. Okay. Jadi bila pergi tu, barulah saya tahu yang sebenarnya saya dengan wife saya ni yang sakit. Yang asal pergi tu nak ubatkan siapa? Asalnya tu nak ubatkan abang saya, abang ipar saya. Tapi bila check, rupanya dia tak ada masalah, saya yang sakit. Saya yang duk hantar, tapi rupanya saya yang sakit. Tapi tak tahu benda tu. Tapi saya bila dah pergi tu pun saya tak rasa benda tu sakit lah, sebab kita rasa normal, tak ada apa-apa kan. Sampai lawan dia tu pergi. Lepas tu bila isteri saya diubatkan, dia tombang. Bila dia ubat tu, ustaz tu bacakan ayat ruqyah lah. Lepas tu tiba-tiba dia tombang. Saya pun pegang lah dia kan. Ustaz suruh pegang sebab dia nak ubatkan, nak tarik dari kaki. Jadi saya tahulah kekuatan wanita ni macam mana kan, lagi-lagi orang rumah kita kan. So bila nak ubat tu, tarik dari kaki, dia meronta. Dia tolak tangan saya, tepis, saya boleh terpelanting. Waktu tu badan sadar lah. rasa macam kita lagi sadar dia kan. Tapi kita boleh terpelanting. Sejak tu saya rasa ini kau ni mesti ada something ni, bukan ada makhluk dalam badan bini aku ni. Macam tu. Jadi waktu tu saya dah terdiam. Dan ustaz tu mulakanlah dengan dia punya kaedah dia. Tarik dekat dalam 15 minit jugalah tombang, tak sedar diri. Sejak tu saya dah nampak, rupanya selama ni aku kahwin, tak dapat anak, rupanya ni punca dia. Orang hantar. Jadi wallahu alam, sampai sekarang pun saya tak tahu. Tapi sejak tu saya dah start berjaga-jagalah. Jadi tu adalah kali pertama lah berubat. Kemudian balik, benda tu datang balik. Dia baik dalam 2 hari 3 hari macam tu je. Dia okey. So dia datang balik tu maksudnya bergaduh ke suami isteri macam mana? Dia nak kata bergaduh. Wife saya jenis tak panas baran. Okay. Tapi bila nak bersama tu dia tak nak.
Jadi kita yang lelaki ni dah kahwin kan, so bila nafkah batin ni macam ditolak kan, jadi kita pun rasa macam kenapa kan, kenapa. Jadi itu memang menguji keimanan betul lah. Ya, jadi faham. bila ni kita bentang sejadah, sembahyang, minta pada Allah je lah jalannya. Sampailah saya cuba lagi sekali, nampak ustaz tu macam dia tak boleh buat lah. Kemudian saya pun start bernazar lah. Bernazar, waktu tu saya pun dah masuk kedai, saya buka restoran lah, buka restoran kedai makan nasi biryani. Kebetulan mak mertua saya pun niaga nasi biryani. So saya ajaklah JV dengan mak mertua set up kedai nasi biryani. So set up kedai nasi biryani, saya target nak buat sale. Saya target sebulan boleh buat sale minimum 50,000. Dan tak sampai sebulan, seminggu berjaya capai. So bila capai tu, saya pun terus tunaikan nazar, iaitu nazar saya nak pergi umrah. Okey. Jadi saya pun pergi umrah. Dapat je tunai tu, saya pergi beli tiket tiket flight, beli apa untuk dengan Tiram Travel. Okey. So Tiram Travel package umrah. Dekat umrah tu saya jumpa seorang ustaz. Dia kenalkan diri, saya cerita kat dia. Saya doa minta Kaabah lepas tawaf wajib tu, selesai umrah pertama, umrah wajib. Dan saya jumpalah seorang ustaz. Saya pun tak kenal dia, dia pun tak kenal saya, tapi hati tu macam kuat suruh tanya dia. Jadi sampai sekarang pun saya tak tahu ustaz tu daripada mana lah. Dan saya cerita masalah saya kat dia, ada keberanian nak cerita. Dan dia kata okey, masalah kau ni serius. Dia kata kau balik daripada Malaysia ni, kau habis umrah, kau pergi cari orang petinggi. Dia kata orang petinggi? Siapa ni ustaz? Orang ni je yang boleh ubatkan kau. Dia cakap macam tu. Dia kata, ustaz ada contact number? Ada. Jawab saya share. Orang ni je yang boleh keluarkan masalah kau ni. Dia kata macam tu. Jadi umrah lagi 5 hari nak habis. So memang dah tak sabar lah nak balik kan. Sampai je habis 5 hari tu, saya balik ke Malaysia. Saya pun terus pergi jumpa orang tu dekat Batu Pahat. Batu Pahat ni memang sebenarnya kalau bisnes kedai makan lah pada saya lah, kawasan Batu Pahat ni kawasan paling keras niaga kedai makan. Betul. Tapi ada dengar-dengar juga macam tu. Kedai makan kalau nak buka Batu Pahat, run lah Facebook ads macam mana pun Kena fighter. tetap tumbang. Okey. Tetap tumbang, memang tak boleh. Jadi saya balik ke Batu Pahat, saya jumpa orang tu. Dia cuba ubatkan, berjaya ubatkan. Jin tu keluar, dapat keluarkan. Jadi dia masukkan dekat dalam botol. So botol tu dia suruh lepaskan waktu maghrib. Waktu maghrib dekat laut lepas. Dia ada syarat-syarat dia tu. Kita pun baca pun memang seram lah. Bawa tu terus pergi kan malam-malam. Tapi dia bukan ustaz lah Dia ustaz. Dia ustaz. Dia ustaz dan dia pengamal agama untuk macam Darushifa punya lah, tapi dia buat sendiri. Tapi lepas saya berubat dengan dia tu, dia kata dia tak kuat nak untuk buang benda tu. Cuma boleh buat sementara je sebab dah beranak pinak dalam tu. Jadi dah ada berpuluh-puluh ekor, beratus-ratus ekor, dia pun tak tahu. So dia dapat buang tapi tak habis buang. Lepas tu dia bagi nombor kawan dia lagi kuat, dia kata. Jadi saya pun berubat kali ketiga pula. Pergi dekat bahagian nak ngala ke, lupa dah jalannya, Rejo Sari tu dia masuk ngala ke Pontian. So nak cari rumah dia pun, orang tu pun memang dia dah pindah sampai 3-4 kali sebab jin kacau. Jadi jumpa orang yang ketiga tu perempuan. So yang tukang ubat ni perempuan, tapi cara dia ubat memang pelik sikit. Kalau biasa kita berubat, dia akan ada bacaan kita dengar jelas, bacaan ayat Quran dia kan. Yang ketiga ni dia ubat dia akan bertafakur. Lepas tu dia mulutkan kamit. Awal-awal tu kita dengar bunyi Quran, dia baca ayat Quran. Lepas tu tiba-tiba dia macam dia terdiam. Terdiam. Lepas tu suara dia terus berubah. Macam ada satu benda hadam masuk dalam badan dia lah. Jadi bila dah tumbang, macam kalau main barongan kan dia dah kena
Kena rasuk kan. Dia macam kena rasuk macam tu lah. Bila dah masuk benda tu dalam badan dia, baru je start berubat. Jadi suami dia tu bagi instruction lah pada ni. Then dia tangkap wife saya, pegang belakang, dia buat bacaan, wife saya tumbang. Kaedah dia sama juga, mana-mana yang ustaz berubat kena, mesti terus tumbang. So yang ni saya pegang wife saya tu, lagi sekali kena tepis. Dua orang pegang, tak boleh. Dan bunyi suara jin harimau. Jadi bila dia mendengus, jadi kita dengar memang waktu tu memang ni pun dah meremang jugalah. Memang betul tu. Nampak. Okay. Sebab bila ingat balik tu memang tak boleh ingat lah. Memang tak nak ingat lah. Okay. Jadi bila tombang, dan Kaidah lah, saya panggil dia sebagai Kaidah lah, tukang ubat tu. Dia pun lepas berubat tu, dia pun tombang juga. Dia kata benda ni masuk terlalu kuat lah, dia kata. Tapi dia dapat pujuk benda tu, suruh tinggalkan lah. So sejak saya jumpa dengan Kak Ida tu, alhamdulillah lah, dapat baik. Tapi baiknya tu tak habis lagi, cuma bertahan dalam sebulan 2 bulan macam tu. Jadi saya pun perasan bila lepas ubat, wife saya baru dia macam lembut, baru dia macam tak keras kan? Dia baru macam normal lah. Jadi bila nak bersama tu baru boleh dapat anak. So kali keempat tu nak berubat, so memang dah banyak kali sangat lah berubat ni. Kemuncak dia tu saya nak buang adalah bila dekat belakang rumah saya. Okay. Malam-malam nak pergi ambil air. Wife saya minta ambil air, jadi ambilkan air. Nampak lembaga putih kat tingkap, mengilai. Nampak jelas lah agak depan. Nampak jelas. Dia tak ada lari ke? Tak ada. Okey. Dia duduk tengok. Tengok. Tapi dia tak kacau. Tapi dia duduk tengok pun dah kacau lah tu. Betul lah tu. Maksudnya nampak muka dia? Nampak. Tapi tak nampak jelas lah sebab saya tak buka tingkap. Okey. Tapi kita nampak lah sosok dia kan. Jadi saya terus call Kak Ida. Dia kata ni dalam badan bini kau dah tak ada, tapi benda ni datang daripada kedai. Dia kata datang daripada kedai pula. Dia kata aduh, bertimpa-timpa masalah aku. Okey. Jadi rupanya kat kedai saya pula tu, saya buka nasi biryani. Jadi dekat kedai saya tu ada benda yang orang hantar lah, menyebabkan tak ada orang datang ke kedai. Jadi saya fikir okey, tak apalah, kedai tu nanti dululah, yang penting bini aku baik dulu. So saya bawa balik, saya bawa wife saya ni pindah rumah. So pindah rumah, kemudian rumah yang ada tu kita buat pembersihan. Kak Ida tu dia bagi air, lepas tu dia bagi ada ayat dia lah untuk buat pagar rumah. Dan saya pagarkan, lepas tu saya pindah rumah, dan alhamdulillah benda tu baru okey. Lepas tu lepas saya pergi lepas 2 tahun lah, 2 tahun lebih tu berubat, pergi balik. So saya pergi ke bercuti, bawa orang rumah pergi ke Bali, Indonesia. Dan balik dari Indonesia tu barulah dapat anak pertama. Okey. Tapi yang kat kedai tu tak ada jumpa apa. Selalu kan kalau kena sihir punya kedai kan, ada jumpa bunjut kuning lah. Ada. Dia letak kat mana tu? Okey, cerita kedai ni je panjang lagi pula cerita. Dia cerita lain pula. Cerita lain. Okey. Kita dengar dulu. Okey, baik. Jadi kita habiskan dulu satu persatu. Okey. Jadi bila saya balik daripada Indonesia tu, bila sampai Malaysia, isteri mengandung lah. Tapi isteri mengandung ni, dia mengandung yang saya pun tak sangka dia mengandung. Sebab hubungan suami isteri tu dia tak sempurna. Maknanya dia boleh bersama, tapi
macam ada benda yang mengganggu lagi lah. Dia masih lagi perasaan takut-takut bila nak bersama suami kan. Benda dah halal, dah jadi ibadat kan, tapi dia masih takut lagi. Saya tengok maknanya masih ada lagi lah. Jadi balik tu saya mengadulah dekat family kan. Dia pun cerita dekat family. Jadi orang tua kami ni rasa macam benda tu, kau ni tak normal lah. Kau tak normal. Sepatutnya dah kahwin ni kau bahagia, kau okey, benda tu kau nak hubungan suami isteri tu kau nak, hubungan kelamin tu kan kau memang nak. Tapi ni kalau kau tak nak, memang kau something wrong kata. Jadi bila dengar macam tu, saya dengan wife pelik lah. Apa yang masalahnya? Aku ni tak cukup power ke? Pergi pula berurut. Pergi urut kan. Lepas tu balik urut dah power dah. Dah power dah. Okey bang. Tapi tak boleh juga kan. So lagi sekali saya jumpa Kak Ida. Tapi nak jumpa Kak Ida ni kali ketiga. Kali ketiga ni Kak Ida pun dah, rumah yang ada tu dah terbakar. Rumah Kak Ida ni terbakar. Rumah Kak Ida tu dah terbakar, dah tak ada. Jadi saya call, dia kata waktu dia merawat tu ada satu jin yang bola api. So bola api ni menyebabkan ada bahagian rumah dia tu yang sentiasa kena serang, dan banyak atap-atap dia semua dah hitam. Tapi Kak Ida ni cara dia ubat pun macam dia ada hadam lah. Ada hadam maknanya dia, saya pun tak berani nak pergi sangat sebenarnya, sebab dia nampak macam ada campur lah. Ada bantuan daripada jin juga. Hadam ni pun kita tahu jin kan. So mungkin jin Islam lah kan. So saya contact dia, dia masuk, dia pindah ke rumah baru lah. So saya cari rumah yang baru, pergi ke rumah dia, dan buat rawatan yang berikutnya. So rawatan yang terakhir tu saya buat, dan saya buat urut sekali. Tu baru betul-betul berkesan. Sampai sekarang alhamdulillah, wife saya pun dah kembali normal. So anak pun dah nak masuk 3 ni, dah mengandung yang ketiga. Jadi lepas dekat PKP lah, 2017-2015 kahwin, 2017 anak pertama, 2020 anak kedua. So 2024 anak ketiga. So 2020 tu baru sempurna. Maknanya dekat 5 tahun lah. Dia punya kesengsaraan tu dikacau oleh Perawat tu dalam tempoh 5 tahun lah. Betul. Rupanya jin yang kacau tu isteri punya, saya punya isteri, dia kena tutup benda tu. Jin dia duduk kat situ. Okey, faham. Dia tutup kat situ. Jadi menyebabkan bila nak bersama tu dia tak nak, takut, sakit. Jadi bila dah buat banyak kali rawatan, so barulah benda tu dapat buang lah. Dan dia kata kalau nak selamat, nak daripada elakkan pada kena sihir buatan, jiwa tu tak boleh kosong lah. So sejak tu dia bagi amalan. So memang hari-hari memang kena buat. So salah satunya kena baca Quran, dan ada ayat-ayat yang kena diamalkan lah. Jadi sejak tu amalkan dah lebih 3 bulan macam tu, dan benda tu dah mula hilang. So sejak tu sampailah sekarang, saya dengan isteri memang tak pernah tinggal lah. Sebab takut benda tu datang lagi. Faham. Okay, baik. Dan empat-empat yang merawat ni, ada tak bagi tahu punca benda tu ada? Adakah daripada keturunan ke, orang hantar, sebab apa? Sebab dia nak pisahkan ke, atau untuk menyihir sampai jatuh sakit ke? Okay, itu pun sebenarnya saya jadi misteri juga sampai sekarang. Sebab semua perawat yang saya jumpa ni, diorang punya style, diorang tak bagi tahu siapa yang hantar. Tapi diorang tahu. Diorang tahu siapa yang hantar. Cuma dia kata benda yang kita nak settlekan adalah kita ni kena sihir. Jadi siapa yang hantar tu tak kisah sebenarnya. Jadi saya pun
dah malas nak fikir. Jadi memang kata okey lah, tak apalah. Yang penting isteri selamat kan, kedai selamat, itu je. So sihir tu datang daripada perniagaan lah. Maksudnya iri hati ada tak? Punca tak ada lah. Dari perniagaan tu memang ada. Tapi dari orang rumah ni, saya wallahu alam lah. Mungkin ex saya lama ke, Alamak. mungkin ex lama dia ke, wallahu alam. Banyak ex ni. Jangan sakit hati tu. Wallahu alam, tak tahu. Mungkin daripada bisnes punya kedai ke kan? Masa tu doktor buat bisnes apa? Ada banyak lah bisnes saya buat. Salah satunya saya buat kedai makan. So kedai makan ni waktu tu sebelah-sebelah lah. Kedai makan ni dia, saya punya kedai ni, saya punya kompetitor lah, sebelah-sebelah. Faham. Setiap kali dia buka kedai, saya jual nasi biryani. Tapi saya ada buat sikit lah nasi ambang. Jadi ada nasi putih. Dia ni memang niaga ayam penyet, ayam ni memang nasi putih lah. Tapi setiap hari sebelum kedai buka, dia akan datang beli nasi putih. Ya. Setiap kali ni saya pun fikir, okey lah, kau nak nasi putih, mungkin kau tak masak nasi lagi kot. Jadi kita pun bagi nasi putih. Tapi nasi putih dia tak beli daripada depan. Dia beli daripada belakang kedai. Dia datang dari belakang kedai dia masuk belakang kedai kita. Bang, ada nasi putih tak? Ada, dah siap masak. Dah bang, sebungkus, beli RM2. Lepas beli, lepas tu kedai tak ada orang. Jadi itu mungkin dia punya cara dia nak ni lah, cara dia nak hantar benda tu lah. Abang Syak dia lah. Saya syak dia lah. Tapi wallahualam. Tapi kalau tengok tindak tanduk dia tu, kemungkinan mungkin salah satu faktor lah. Baik. Itu apa orang kata, kalau kita bisnes kan, kita jarang lah dengar. Aku tak tahu lah kalau Cina pun ada kes macam ni kan. Cuma kita banyak sangat. Banyak. Majoriti tu yang jadi macam tu. Dan dugaan orang bisnes kan, sebab tu kena ada Export Overseas Academy. Itu cerita dia. Ini kau nak hantar macam mana kan? Tak boleh kesan sebab ini. Kau nak hantar pakai online tak dapat kan? Jadi ini kita iklan kejap kan. Iklan ya, memang iklan lah. Ada owner kat sini. Boleh lah alang tu kan. Apa kata kita ambil masa sekejap untuk kita bagi sikit. Mungkin ada pelajar yang kat luar sana, dia pening lah, tak tahu nak buat apa. Dia tengok ni pun Export Overseas Academy macam susah lah. Dengar macam bahasa Inggeris ni kan, ada testimoni yang nak bukti kepada diorang ke doktor? Boleh. Testimoni dia kalau korang nak niaga kan, tak nak ada kena sihir kan. Bisnes online je yang selamat, tak kena sihir. Yang orang tak nampak lah, kalau tak show off kan. Kalau duk bisnes online, lepas tu tunjuk parcel bertimbun, lepas tu tunjuk kereta mewah, tu kemungkinan bukan sihir je, LHDN pun sekali. Betul. Serbu. Tapi bisnes online, niaga, bila kita sebut online ni, niaga maknanya sebenarnya tanpa sempadan. Customer kita bukan dalam Malaysia je. So sangat-sangat rugi kalau kita berniaga dekat dalam Malaysia. So kita kena mesti tengok dari sudut yang lebih besar lah, dari atas tengok keseluruhan. So customer kita mesti kena seluruh dunia, sebab dengan online tu tanpa sempadan, tak ada border yang kita boleh dapat. So cara terbaik adalah berniaga online, masuk dalam platform the largest marketplace, macam eBay, Amazon. Sebab platform ni lah yang kita boleh dapat reach audience yang paling tinggi tanpa kita perlu ada apa-apa skill digital marketing. Kalau kita nak dapatkan contoh lah, kita nak jual barang, kita nak dapat customer daripada UK, macam mana kita nak jual? Kita mesti kena ada website. Lepas tu kita kena pandai buat content. Lepas tu kena pandai tune Facebook ads. Kemudian kita kena buat split test. So banyak proses dia. Tapi kalau kita dah pandai masuk dalam platform yang the largest marketplace, iaitu Amazon, second largest eBay, barang yang kita nak pasarkan tu, kita just create account eBay, create account Amazon, letak barang, dalam tu dah ada potential buyer. So
kerja-kerja digital marketing ni semua dah tak payah buat. Jadi dah jimat masa macam Shopee lah. Betul. Kita nak pasarkan dekat Indonesia, kita letak barang dekat Shopee Indonesia, letak dekat Bukalapak, letak dekat Tokopedia. Sebab orang dah kat sana, orang dah tahu platform tu adalah platform yang paling tinggi. Macam Malaysia, nak beli barang dia akan beli dekat Shopee. Second, TikTok. Betul. Tiga, Lazada. TikTok tengah rising lah, TikTok Shop. Tapi the largest adalah Shopee lah. Shopee kalau kita tengok kat Malaysia ni, traffic dia dalam 50 juta traffic. Orang Malaysia 33.7 juta. Maknanya ada limpahan traffic mungkin daripada negara-negara jiran kita lah. Tapi dekat US, the largest marketplace adalah Amazon. Amazon population dia ada 300 juta lebih. Tapi traffic dekat Amazon 2.1 bilion. Nah, macam langit dengan bumi. eBay 750 juta. So walaupun eBay ni second largest, dengan Shopee dia tengok gini je. Sebab terlalu jauh sangat dia punya jarak dia. Jadi sangat rugilah kalau seller Malaysia yang berniaga online ataupun yang baru kali pertama nak berniaga. So tak payah fikir panjang, terus je masuk dalam platform yang dah ada traffic tinggi. Terus target ke market luar negara. Sebab banyak produk-produk yang sebenarnya kita punya mindset, kita punya mentality, dia akan fikir aku dekat Malaysia ni pun tak katam lagi, tak boleh nak jual, jadi kena jual dekat lokal. Sebenarnya tak. Banyak produk-produk seller Malaysia, underground seller lah, yang dekat Malaysia orang tak kenal pun produk dia. Tapi dekat platform sana luar negara dah ramai dah pengguna. Jadi duduk Malaysia tapi gaji USD. Itu jadi orang kata apa, ambil peluang tu. Jangan kita dengar ringgit jatuh, alamak kan, kita rasa down. USD lah kan. Apa barang tak boleh cakap kan, orang marah kat aku. Take advantage. Take advantage tengah mata wang jatuh, take advantage. Ya betul, ambil peluang lah, ambil peluang. Okey, baik. Mana tahu korang salah seorang pelajar Dr. Zuarifin nanti. Sebelum tu doktor ada pelajar doktor yang dah berjaya. Bagi testimoni sikit kat dia orang, bagi dia orang percaya sikit ni. Ada ramai. Nak cerita ramai, paling besar income dia orang. semua tak habis-habis lah. Tapi saya cerita yang orang kata yang tak realistik, yang kita fikir dia tak boleh buat income kan. Ada seorang orang nak kata dia tua tak tua, muda pun tak muda lah. Sekarang umur dalam 50 lebih. So 50 lebih ni kira dah tua lah, dah berusia lah, kan, dah 50-an. Dia kerja kilang. Dia kerja kilang. Jadi dia dah macam-macam bisnes dia dah buat. Dia pernah buat insurans, dia pernah buka kedai dekat dalam shopping mall, dah habis beratus ribu. Dia dah pernah buat franchise, dia dah pernah niaga barang kereta dari rumah ke rumah. Tapi benda yang paling jadi adalah dia buat eBay. Kenapa? Sebab eBay dia tak perlukan capital yang besar, dan dia boleh dapat customer seluruh dunia. So apa dia buat sekarang ni? Dia buat jual barang auto part dengan barang-barang heavy duty. So untuk makluman lah, barang daripada Malaysia ni yang ada demand yang sangat tinggi daripada US, dua benda, heavy duty, auto part. Kita adalah nombor satu pengeluar. Dia tak beli dari China, dia beli kita. Sebab tu kalau kita tengok kat Malaysia banyak kedai-kedai kita potong. Sebab memang kita lah pengeluar yang tukang supply ni kita potong. Sebab kita transition daripada Jepun ke US, terutama kereta-kereta macam barang-barang JDM kan. So kita punya demand tu diorang lagi prefer beli daripada Malaysia seller. So saya punya student ni dia punya income sampaikan bos dia adalah COO, Chief Operating Officer company public listed dekat utara lah, kat Penang. Contact saya, tanya, doktor boleh tak kita jumpa? Cakap, kata untuk apa? Tak apalah, kita sembang-sembang lah. Okay, saya pun kebetulan ada ke utara dan jumpa. Dia cakap, dia cerita, ini saya punya pekerja ni, saya bagi cek kosong, suruh dia letak gaji berapa dia nak, dia tolak. Kenapa? Dan
student saya pun datang sekali. Datang je dah naik Velfire kan. Dan anak dia pun datang sekali naik kereta dia sendiri juga. So bila je nampak, oh patutlah kau dah tak nak kerja, rupanya kau dah kaya. Jadi CEO ni dia bini dua. So bini pertama dia orang Malaysia, bini kedua dia adalah orang Indonesia. So dia terus beritahu, okay doktor boleh tak tolong saya, anak saya ni dekat Indonesia, dia nak buat bisnes online, jadi nak belajar. So dia hantar anak dia ni pergi belajar kat saya. So saya pun pergi fly ke Indonesia, ajar anak dia kat sana. So sekarang ni si Cik Mat ni saya panggil, dia dah buat bisnes, sekarang dah buat full time. Anak dia yang sulung dah habis degree pun full time. Anak bos dia pun buat juga bisnes eBay juga di Indonesia. Rupanya dah ramai dah ambil peluang ni kan. Cuma yang ni mungkin orang Malaysia dia tak nampak peluang ni, tak terdedah. Selalu kita nampak Shopee je kan. Tapi rupanya eBay ni peluangnya lagi besar. Gaji USD elak daripada santau. Semua ada. So korang boleh daftar register link kat bawah ni. Okay baik. So macam ni Fiz, kita nak sambung ke kan? Kita tamat je lah sesi kita ni. Sebab dah panjang dah ni, dekat 40 minit dah ni. Okay baik. Okay, jadi mungkin kita pergi ke sesi part tu selepas ni lah. Okay, jadi aku terlupa juga nak ingat habis, yang mana belum tengok jangan lupa like, share dan subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, boleh follow kami rapat-rapat. Daripada korang yang mana nak berkongsi di platform kami, nak datang ke studio, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan beritahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan kami. Apapun, kami nak berterima kasih pada Dr. Zul kerana sudi berkongsi. Bukan je ilmu ni tau, apa ni, kita nak berniaga, tapi cerita seram sekali. Dah 2 dalam 1 dah kan. Jadi kita nak dengarkan cerita seterusnya pada part yang seterusnya. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa anda pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.